Ramai yang tanya aku, nak beli rumah ke nak sewa rumah? Mana yang lebih baik? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Alright. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel guys. Okay, pada video kali ni aku buat video ni khas untuk kepada yang banyak sangat tanya aku, nak beli rumah dulu ke? Nak sewa dulu ke? Ke nak sewa sampai ke tua? So macam mana? Tapi sebelum tu aku nak disclaimer dululah. Aku bukan seorang yang palatau. Kau tahu palatau tu apa? Palatau tu adalah singkatan daripada perkataan kepala tahu daripada lorak utara. Kan aku cakap utara pula kan. So seorang yang pura-pura tahulah. Tapi aku cakap ni berdasarkan pengalaman aku sendirilah sebagai real estate negotiator. Dan seorang yang pernah menyewa rumah untuk beberapa tahun dan seorang yang membeli sesebuah rumah dan sekarang ni jual rumah pula. Kalau korang nak jual ke nak beli rumah, kau boleh kontak aku, okey. Sebelum aku melalut lebih lanjut, kita kembali kepada tajuk kita, beli atau sewa. Tajuk ini sangat sesuai untuk dibincangkan sekarang ni kerana lambakan hak tanah yang tidak terjual di negara kita ni, especially di Lembah Kelang, di mana sebanyak sangat oversupply, iaitu tawaran lebih banyak daripada permintaan. Maksud dia, owner rumah nak jual, yang nak jual ni sangat banyak tapi pembelinya kurang. Boleh dikatakan kurang, sangat-sangat kurang. Ditambah pula dengan wabak COVID-19 yang menggugat hasrat especially anak muda untuk membeli rumah. Dan mereka sekarang ni lebih selesa menyewa. Anda kena ingat, membeli rumah adalah peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita. Namun, berbelanja besar seperti membeli rumah di zaman ekonomi merosot ni amatlah membimbangkan. Sebenarnya, keputusan untuk membeli rumah atau sewa rumah adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aku tak kata pada zaman ini sewa itu salah ataupun beli rumah itu salah. Jom aku akan huraikan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan korang ni, nak beli rumah ke nak sewa rumah. Okey, sebelum tu aku nak beritahulah kenapa menyewa lebih baik daripada membeli. Apakah faktor-faktornya? Okey, yang pertama adalah bila harga ansuran rumah lebih mahal daripada kadar sewa bulanan. Contohnya sekarang ni kau sewa rumah RM800 sebulan, tapi rumah idaman kau tu 1,000, anggaran dia RM1,500 sebulan. Maksudnya kau kena, kalau kau beli rumah tu kau kena top up lagi RM700 sebulan. Jadinya lebih baik kau sewa rumah. Tak perlu kau tambah ekstra RM700 tu. Korang tengok sekarang ni, kalau nak beli rumah pasang puri kos rendah pun harga dia dah mencapai 150k hingga 200k. Itu baru pasang puri kos rendah. Yang pasang puri medium kos apa semua tu lagi mahal. Ini rumah atas langit tau, atas langit tinggi, rumah yang tinggi. Kalau rumah atas tanah, lagilah orang kata mampu dengar je. Sekarang ni bukan mampu tengok, mampu dengar je tahu. Kau boleh dapat rumah bawah 150k ke bawah, tapi kondisi dia sangat teruk. Bila sangat teruk, kau perlu kos untuk renovate pula. Bila kos untuk renovate tu macam dah beli rumah baru. So lebih baik kau sewa. Katakanlah macam kau nak beli rumah teres, harga dia 500k. 500k adalah bulanan. 500k kita tengok balik bulanan dia. Anggaran bulanan adalah 2,500. Itu baru masuk ansuran. Belum masuk lagi maintenance fee, utility fee, bil air, bil api, indah water, apa lagi, banyak lagi. Yang paling orang selalu lupa insurans kebakaran. Insurans kebakaran pun kena bayar tau, setiap tahun tau, macam insurans kereta. Okey, faktor yang kedua adalah yang mempengaruhi faktor yang pertama tadi lah, maksudnya anda belum mampu beli rumah. Beli rumah ni banyak kos yang terlibat lah, banyak kos yang perlu kau keluarkan. Untuk permulaan nak beli rumah, pendahuluan untuk beli rumah, ada kos, hidden cost. Kalau kau nak tahu, kau boleh tengok dekat atas. Dekat atas ni, klik ada video lama aku menerangkan beberapa kos yang kau perlu keluarkan untuk membeli sesebuah rumah. Memang perit untuk
mendapatkan sejumlah wang yang besar untuk mendapatkan sesebuah rumah. Wang pendahuluan dia memang besar. Lagi-lagi yang baru nak mula bekerja, baru dapat kerja, baru berkahwin dan baru nak timbang cahaya mata, komitmen kau dah banyak kat lain tempat lain. Untuk nak beli rumah pun tak ada. Kos sara hidup pun bukan murah sekarang ni. Betul kalau lagi-lagi di Lembah Kelang ni. Kategori B40, kau tahu berapa isi rumah harga pendapatan untuk B40? Dikategorikan RM4,850. Kau boleh cek dekat website kerajaan, RM485 untuk dikategorikan B40. Ada juga yang terpaksa berkorban lagi untuk tanggung mak ayah lagi, tanggung perubatan mak ayah, adik sekolah. Jadi, dalam cerita komitmen dah ngam-ngam gaji lah. Maksudnya tak mampu lagi lah nak beli rumah. Oleh itu tidak salah jika permulaan sewa dulu. Okey, faktor yang ketiga, kenapa menyewa lebih baik daripada membeli rumah adalah tidak mahu terikat. Tidak mahu terikat ni biasanya disebabkan oleh ada orang tu dia kerja kontrak. Contoh kontrak di negeri ini, negeri A, tiba-tiba bila dah habis kontrak, dia perlu berpindah pula ke negeri lain. So tak perlulah nak beli rumah. Lebih baik dia sewa lah. Jika anda dah beli rumah, anda banyak terikat lah dekat rumah tu. Untuk duduk di kawasan tu je, tidak boleh nak keluar ke lain, tidak boleh nak berpindah. Dan lebih teruk kalau dah beli rumah tapi tiba-tiba ada kilang pula nak buka depan rumah kau. Dah teruk, persekitaran dah tak elok, dah pening kepala. Ataupun yang tak best ni, tiba-tiba dapat jiran yang teruk. Ini adalah malapetaka yang paling besar kalau dapat jiran yang teruk. Kau dah beli rumah ni, tiba-tiba jiran pula tak okey. Ini adalah hal yang paling menyeksakan lah, kerana kau perlu hadap hari-hari. Kalau kau sewa, senang. Kalau kau tak suka jiran kau sebab menyakitkan hati sangat, kau terus lempang dan terus pindah. Senang. Bila kau dah beli tu, kau terus rasa macam terseksa. Dah, kau nak pindah, kau nak sewakan rumah tu. Tiba-tiba penyewa pula sewa rumah tu dan dia pun tak puas hati dengan jiran tu, dia pun lempang jiran tu, dia pun terus pindah. Habis rumah tu dah kosong, berhantu. Faktor yang keempat, kenapa menyewa rumah lebih baik daripada membeli rumah? Tiada pendapatan tetap ataupun tiada pekerjaan yang tetap. Ini adalah menyebabkan risiko kewangan lah. Risiko kewangan kerana membeli rumah ni, kau ada trade record dalam, kau ada rekod dalam SeaCris. Kau perlu uruskan bayaran dengan betul lah, sebab boleh jadi kau jadi bankrupt lah disebabkan hal membeli rumah ni. Ditambah pula pada zaman COVID ni, mungkin majikan tiba-tiba menamatkan kau punya kontrak lah. Amat bahayalah kalau tidak mempunyai pendapatan yang tetap ataupun position yang tetap. Kalau menyewa, kau kuranglah risiko ni sebab kau tak ada rekod dalam komisi SeaCris dan boleh kurangkan risiko untuk kau dibankruptkan oleh bank lah. Okey, faktor yang kelima, kenapa menyewa rumah lebih baik daripada kau membeli rumah, iaitu tiada ilmu membeli rumah. Sebelum membeli rumah, anda perlu uruskan kewangan dengan baik. Kaji betul-betul kawasan mana kau nak beli rumah. Kalau kau tak boleh, kau disarankan menyewa dulu. Menyewa dulu di kawasan tersebut. Sebab itulah bagusnya menyewa dulu. Sementara anda menyewa tu, lengkapkan ilmu hartanah dulu. Lengkapkan ilmu dan kaji kawasan mana yang nak beli rumah. Jangan terus menolong ikut kawan je nak beli rumah. Tak boleh. Nak beli rumah mesti ada ilmu. Kalau tak tahu, boleh WhatsApp aku, boleh tanya atau berkomen kat bawah. Jadi itulah beberapa faktor yang wajib anda sewa rumah dulu sebelum nak beli. Kalau faktor-faktor tu di sebaliknya, anda wajib dah beli rumah. Anda dah boleh dah beli rumah sebenarnya. Kenapa perlu beli rumah? Ini aku nak cakap pasal kenapa beli rumah lebih baik pula daripada menyewa rumah. First kali kena tahulah kenapa nak beli rumah lebih baik. Faktor yang penting, harga hartanah, harga rumah tak akan turun. Akan terus meningkat sampai susah kau nak beli nanti kalau kau lewat-lewat lah. Sebagaimana contoh aku menceritakan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dulu aku nak beli rumah ni. Sebelum aku nak beli rumah yang aku sekarang ni, aku nak beli satu rumah ni. Dulu harga dia sebelum Covid, ngam-ngam sebelum Covid, setahun sebelum Covid, iaitu awal 2019. Rumah tu harga dia 300,000. Tapi sekarang ni, walaupun Covid dah melanda ni setahun lebih dah, sekarang 2021, harga rumah tu
390k dan ada orang beli. Kau nampak tak, kalau aku beli dulu 300k pada tahun yang aku cakap tadi tu, aku dah untung berapa dah. Takkan turun, mana ada rumah turun. Yang turun hanyalah BLR, Bank Negara. Kalau kau nak tahu lebih lanjut, nanti aku buat video lain lah, sebab video ni sangat panjang tau. Dan rumah yang aku beli sekarang pun macam tu. Dulu aku beli 280k, sekarang dah jiran aku, jiran bukan jiran sebelah lah, jiran-jiran yang jauh-jauh sikit tu dah jual 370k. Kau bayangkan, adakah hartanah ni makin turun? Tak ada, dia tak akan turun. Dia akan naik. Okey, sebelum aku nak tutup perbicaraan kita pada hari ini, aku nak ceritakan dululah, mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Nak sewa ke nak beli rumah, mesti ada. Okey, aku akan ceritakan dulu kelebihan kalau korang. Aku akan simpulkan, senang lah kita simpulkan macam ni lah. Bagi korang nampak lah, tadi aku cerita panjang, takut tak jelas. So, aku akan ceritakan kelebihan menyewa rumah. Okey, yang pertama, bayaran sewaan bulanan adalah rendah. Wan pendahuluan pun rendah. Kau bayar 2 plus 1 je. Nampak tak? Murah kan? Yang kedua, tempoh kontrak pendek. Ketiga lah aku bagi, jimat duit penyelenggaraan rumah. Segala penyelenggaraan rumah ditanggung oleh owner lah. Tapi apakah keburukan menyewa rumah? Yang pertama, kau tidak akan mempunyai aset hartanah. Aset hartanah amatlah penting, kerana contohnya kau beli rumah kan, tapi kau ambil insurans, contoh insurans MRTT, kau meninggal tu, rumah tu adalah sebagai aset yang kau boleh hadiahkan kepada kau punya isteri dan anak pinak lah, anak kau. At least ada dia orang tempat berteduh setelah kau meninggal. Tapi kalau menyewa, tak ada. Isteri kau kena bayar lagi sewa, rumah pun tak ada. Dan entah kena tendang dengan owner rumah. Inilah kekurangan yang kedua. Kemungkinan boleh dihalau oleh tuan rumah. Tuan rumah, dia tiba-tiba nak duduk rumah tu, dia boleh halau kau semata-mata lah, sebab tu rumah dia kan. Yang ketiga, ini yang susah sikit, sebab kalau korang macam mesti ada nak renovate sikit rumah. Tidak boleh renovate rumah sewa. Dilarang. Tak boleh nak cat sesuatu hati, tidak boleh nak paku sesuatu hati. Nampak tak? Dan yang last sekali lah, kadar sewa tu boleh naik. Kau jangan ingat kadar sewa dia akan terus macam tu je. Mungkin boleh naik lah. Okey kan, nak sewa rumah tak? Kan ni aku akan ceritakan balik kelebihan beli rumah. Yang pertama, kau tak perlu risau lah, tak ada owner nak halau kau lah, sebab kau sendiri yang owner. Yang kedua, kau boleh renovate rumah tu ikut suka cita rasa kau. Kau nak tambah sini ke tambah sini, ikut suka hati. Boleh nak cat colour ni, esok cat colour merah, lusa cat colour kuning, tulat cat colour merah. Ikut kau lah. Yang ketiga, macam aku cakap tadi lah, kau mempunyai aset pelaburan lah. Contoh ni amat penting tau. Kalau kau meninggal, kau ada ambil insurans MRTT ke MRTA dia, kau punya anak, bini ada rumah, ada tempat berteduh. Inilah aku pesan, amat penting lah. Amat penting untuk menjamin anak bini kita setelah kita meninggal dunia lah. Okey, kalau ada kelebihan mesti ada kekurangan. Kekurangan membeli rumah adalah wan pendahuluan dan ansuran tinggi. Tapi kau boleh cover tau sebenarnya benda ni. Mungkin disebabkan kau nak beli rumah yang baik sikit, mungkinlah tinggi sikit. Kalau macam tu, kau carilah rumah yang murah sikit. Dan yang kedua, tempoh pinjaman, tempoh bayaran yang sangat lama lah. Biasanya orang nak beli rumah ni 30 tahun lah ambil. Paling lama pun 35 tahun. Dan sekarang pun mungkin dah ada 40 tahun. Okey, itu sajalah video pada kali ini. Jadi korang rasa kesimpulannya, menyewa ke atau beli rumah lebih baik? Sebenarnya kau tepuk dada, tepuk pipi sikit, tanya diri kau sendirilah. Ada tak faktor yang tadi tu? Faktor aku patut menyewa ke patut membeli rumah? Kau boleh decide sebenarnya, itu atas diri kau lah. Kau jangan tengok orang lain, jangan tengok dengan cakap orang makcik bawang ke apa. Ikutlah poket duit gaji kau sendiri dan berapa bulanan kau mampu bayar. Belilah rumah ataupun sewalah rumah mengikut kemampuan masing-masing. Tapi yang penting suatu hari nanti mesti kau kena ada rumah sendiri.
Okey, kau faham tak? Memang tak salah untuk menyewa, tapi untuk jangka masa panjang belilah sesebuah rumah. Takkan kau nak menyewa sampai mati. Tapi untuk permulaan memang tak salah gila kau nak sewa dulu. Okey, semoga video ni memberi manfaat dan memberi kesedaran kepada kau, ataupun membantu kau untuk membuat sebarang keputusan lah. Nak menyewa dulu ke, nak sewa dulu ke, ataupun nak membeli dulu. Okey, buatlah keputusan yang terbaik agar hidup kau bertambah baik. Aku doakan semua dapat membeli rumah lah. Kepada siapa yang nak beli rumah tu boleh kontak kat bawah lah. Aku ada menyediakan beberapa konsultan lah. Sebab aku sebagai ejen rumah, aku tak akan meninggalkan korang beli rumah begitu saja. Aku akan menasihati dulu. Cari dulu kawasan yang mana nak. Bukannya untuk mengauk keuntungan semata-mata, bukan untuk jual semata-mata. Walaupun ada segelintir yang macam tu lah, tapi tidaklah. Jangan risau. Okey? Kau boleh komen kat bawah. Okey, jangan lupa untuk like, share and thank you for watching until the end. Aku rasa lama video ni. First time aku buat video lama gila ni. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum.